Allahumma salli ala Al-Fatih. Ketua selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala sallallahu alaihi. Okay, selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadrihi wa miqdarihi sallallahu sallam alaihi. Solat fardu subuh. Tengah sini tempoh solat fardu subuh dah habis sebab sekarang dah pukul 9:10 minit. Okey, jadi subuh bila masuk syuruk waktu subuh dah habis. Kalau kamu bangun lewat, kamu kena solat juga tapi dengan niat qadaan. Qadaan, faham tak? Humaira, macam mana lafaz niat solat fardu subuh? Lafaz niat solat fardu subuh. Usalli. Lagging sikit. Tak apa. Usalli fardu. Usalli fardu subhi. Maksud dia sahaja aku solat fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, maksud dia sahaja aku solat fardu subuh. Solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab kamu sebut tadi usalli fardu subhi adaan. Usalli fardu subhi raka'ataini adaan, betul tak? Tunai Kerana Allah Ta'ala. Okey, dengar sini. Nama apa? Anissa. Dengar sini. Kalau bangun lewat, semua orang dengar sini. Alia, Khairin, Anissa, Falisha, Fatih, Hasif, Humaira. Kalau bangun dah habis waktu subuh pun kena solat. Faham tak? Bukan tak perlu solat, kena solat tapi niat dia usalli fardu subhi raka'ataini qadaan. Anissa, usalli fardu subhi. Anissa. Dengan niat apa? Qadaan. Khairin faham tak? Faham tak Khairin? Usalli fardu subhi raka'ataini qadaan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tak solat. Dengar sini, bangun awal kena solat. Kalau kamu bangun dalam waktu subuh lagi, kita niat apa? Adaan, maksudnya tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kamu bangun lewat, alamak dah habis waktu subuh, kena solat juga. Tapi dengan niat apa? Usalli fardu subhi raka'ataini qadaan. Faham? Faham tak? Jadi selepas ni, bangun awal pun kena solat, bangun lewat pun kena solat. Muklimah nak bagi tahu kamu hari ni ada, dengar sini, hari ni kita dapat kematian
kematian. Ada orang meninggal hari ni. Bukan hari ni, setiap hari ada orang meninggal. Alia, Felicia, Anissa tahu tak? Bukan wow. Bila ada orang meninggal kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Dengar sini, orang yang tak solat dalam kubur ada ular. Ada ular yang besar untuk belik orang yang tak solat. Dengar sini, orang yang tak solat ada ular yang teman dia dalam kubur. Jadi kita tak nak ular yang teman kita, betul tak? Kita nak masuk taman syurga. Bila kita masuk kubur nanti ada dua lubang. Iaitu salah satunya lubang neraka ataupun taman syurga. Kalau orang tu jaga solat, Allah akan masukkan dia ke tempat taman syurga. Syurga ni cantik pun ada taman. Jadi kubur tu nanti adalah salah satu taman dari taman-taman syurga atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Okay, dengar sini. Allah minta kita solat 5 waktu. Khairin, Allah minta kita solat 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Alia, Humaira, Anissa kena dengar sini. Setiap hari ada orang meninggal. Sekarang ni kita musim COVID, musim virus. COVID-19. Dekat Damai dah ada orang positif. Malam tadi dah sembuh-sembuh dah. Orang yang duduk Damai dia tahulah. Okey. Kita bila meninggal, dengar sini, bila kita meninggal dunia, kita dah tak boleh solat, dah tak boleh baca Quran, dah tak boleh buat segala amal-amal kebaikan, dah tak boleh dah. Bila kita solat, bila kita mati. Bila kita mati kita dah tak boleh solat. Boleh tak solat dalam kubur? Boleh tak solat dalam syurga? Bila semua orang masuk syurga nanti, manusia nak sujud, Allah kata sekarang dekat syurga dah tak boleh sujud, dah tak boleh solat. Dekat syurga untuk main-main saja. Dekat syurga nak main-main saja. Jadi solat hanya di dunia. Khairin, Anissa, Humaira, Fatih, Hasif, Alia, Felicia. Dengar sini. Solat 5 waktu. Kalau kamu bangun waktu subuh, kena solat 2 rakaat. Allah minta kita solat 2 rakaat sahaja. Faham tak? Boleh tak buat? Boleh tak Anissa, Alia, Humaira? Kalau bangun lewat pun, kena solat juga. Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat. Qada kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa alam. Okay, kita tengok lafaz niat solat fardu. Okay, Mak Liwa share. Berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Okay, baca sama-sama. Bacakan niat Lafaz solat niat subuh. Solat subuh. Usolli pada subuhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat subuh. Usolli pada subuhi arba'ah raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat maghrib. Usolli fardan maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardan isya'i arba'a raka'atin
Adaan lillahi Adaan ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Okay, baca sama-sama. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillah. doa iftitah. Allahu akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okay, selepas doa iftitah baru kita baca surah Al-Fatihah. Okay. Bunuh diri sendiri, tahu tak bunuh diri sendiri tu? Dia gantung dengan cara dia macam ambil pisau yang betul cucuk dada. ambil pisau cucuk kat dada. Na'udzubillah. Orang yang bunuh diri pun haram tak boleh bunuh diri. Sebab nyawa tu siapa yang bagi nyawa? Allah yang bagi nyawa. Dan kita pula ambil pisau bunuh diri, maksudnya kita nak mati segera, tak boleh. Setiap orang Dia nak dia mati tu dia tak tu sebab tak ada orang buat apa-apa. Lepas tu dia bunuh sendiri sebab tak boleh bunuh diri sendiri. Tapi ada lagi jenayah yang paling teruk daripada tu, iaitu jenayah meninggalkan solat. Jenayah meninggalkan solat. Tahu tak, dalam Islam ni orang yang tinggalkan solat sebenarnya apa hukum dia? Orang yang berani-berani tinggalkan solat ni, kerajaan kena ambil dia, kena penjarakan dia. Sebenarnya. kena penjarakan. Kena penjarakan dia sebab dia tak solat. Sebab dia dah langgar perintah Allah. Cuba sebut 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang tu rukun iman, Hasif. Tu rukun iman, rukun Islam. Dua kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana mengucap 2 kalimah syahadah? Islam tu rukun iman dan Islam. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Right. Okey, yang kedua, selepas mengucap syahadah, mendirikan solat. Jadi yang ni wajib ke sunat? Wajib ke sunat mendirikan solat ni? Wajib. Wajib. Jangan cakap aku kecil lagi, aku tak balik lagi, tak boleh Waktu Nabi cakap umur 7 tahun kena solat. Waktu 7 tahun kena belajar solat. Waktu 10 tahun kalau tak solat boleh rotan. Kamu dah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Kena solat tahun depan 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Sekarang kita dah bulan 9. Nanti tahun depan siapa yang tak solat boleh rotan. Nabi cakap rotan anak kamu yang tak solat. Kenapa kena rotan?
Maira? Allah. Sebab sayanglah. Sebab sayanglah. Kalau api neraka pedih tak? Kalau masuk neraka pedih, sakit, hangus, terbakar rentung. Dekat dunia baru rotan sikit. Rotan sikit supaya ingat. Yang solat ni adalah perintah Allah. Bukan mak kamu saja-saja. Bangun-bangun solat bukan mak kamu. Bukan perintah mak kamu tapi perintah Allah. Orang yang solat, wajah dia ada nur. Wajah dia ada cahaya. Orang yang jaga solat, hati dia bercahaya. Bila hati dia bersih, dia takut nak buat dosa. Dia takut nak umpat orang. Dia takut nak ambil barang orang. Sebab hati dia bersih. Orang yang tak solat, hati dia hitam. Orang yang tak solat ni, hati dia gelap. Bila hati gelap, dia mudah nak kata orang, nak hina orang, nak ambil barang orang, nak sepak orang. Sebab hati dia hitam. Na'udzubillah. Okey, yang kedua tadi yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga apa, Humairah? Rukun Islam. Yang ketiga? Berpuasa di bulan Ramadan. Ayuh, berpuasa di bulan Ramadan. Yang tu wajib wajib puasa di bulan Ramadan. Yang keempat apa, Alia? Menunaikan zakat. Yang kelima menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, dengar sini dengar sini. Tidur pukul 10. Kau ini tidur 10 pukul 11. Okey, bangun pukul berapa? Pukul 8. Saya tunggu ni macam berkembang. Kita sambung akhlak. Tajuk menepati janji. Semua orang tengok buku teks. Pengertian menepati janji. Menepati janji adalah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Dalil menepati janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Surah Al-Ma'idah ayat 1. Pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi Allah sebut Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman tu? Kitalah. Kita yang telah mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu disebut orang-orang yang beriman. Awfu bil uqud, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Allah memperingatkan kita di dalam ayat ini supaya janganlah kita lalai untuk menunaikan janji-janji Allah. Masih ingatkah kita akan janji-janji kepada Allah? Cuba ingat semula rukun-rukun iman. Jom nyanyi sama-sama. Apakah rukun iman yang pertama? Syahadat. Apakah rukun iman yang kedua? Solat. Ketiganya puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Ketiganya. Okay, seterusnya dalil daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Kalau kamu ingat, kamu dah pernah hafal dalam kelas hari itu. Ayatul munafiqi thalathatun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
Cuba baca sama-sama ayatul munafiq. Ayatul munafiki salasah. Tanda orang munafik ada 3, iaitu iza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta, wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkir janji, wa iza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Fadilat menepati janji. Pertama, diredai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Okey, Humaira. Yang kedua. Disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Yang ketiga. Falisha. Yang ketiga. Mendapat ganjaran Pahala. pahala daripada Allah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, An-Nisa yang keempat. Mengeratkan hubungan. Tak dengar suara. Mengeratkan hubungan silaturrahim. Hubungan silaturahim sesama manusia. Terus tergolong Tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Humaira mendapat Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. yang terakhir dimurahkan rezeki Dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Tidak disukai oleh ibu bapa dan guru. yang ketiga, Termasuk dalam golongan orang munafik. Para munafik tersen negeri neraka. Yang kelima, jiwa Hidup sentiasa tidak mendapat Allah. keberkatan daripada Allah. Okey, menepati janji. Janji kita kepada siapa tu? Menepati janji. Janji kita kepada siapa? Kepada Allah. Janji kita kepada Allah untuk kita tunaikan solat. Untuk kita tunaikan solat. Dalam sehari 5 kali azan. Betul tak? Subuh ada azan, zuhur azan, bila asar pun ada muazzin akan laungkan azan. Maghrib ada azan, isyak pun ada azan. Azan ni maksudnya mengajak orang, menyeru orang untuk mendirikan solat. Okay, dengar sini. Azan adalah syiar Islam. Azan adalah pemberitahuan. Azan adalah syiar dalam Islam. Okey, apa maksud menepati janji tadi? Menepati janji tadi, menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan. Menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Tepat pada masanya. Okey, bila azan subuh, kena solat subuh pukul berapa Kak Irin? Bila azan subuh, kena solat subuh pukul berapa? Okey, azan subuh pukul 6. Jadi kena solat pukul berapa? Solat pukul 6. Allah bagi waktu subuh dalam hampir 1 jam Allah bagi waktu. Allah nak tengok kita ni jadi hamba dia yang jujur tak? Allah nak tengok hamba dia ni taat tak perintah dia? Allah nak tengok hamba dia ni sayang tak pada dia?
Jadi tanda kita sayang pada Allah, kita bangun, kita ambil wuduk dan kita solat subuh 2 rakaat. Kita bangun pagi tadi, kita bangun dalam keadaan kita sehat. Kita bangun, kita masih boleh melihat. Kita ada tak baca doa selepas bangun tidur? Ada tak kamu baca doa selepas tidur? Macam mana doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama kita bangun tidur kena baca doa baca doa selepas tidur. Baca doa bangun di tidur. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da maut. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da mautana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepada Allah lah kami kembali. Ada tak kawan kamu yang tidur lepas tu mak dia kejut-kejut, lepas tu dia dah tak bangun dah? Ada tak? Kawan kepada kakak maklimah. Kawan kepada kakak maklimah, dia tidur, lepas tu dia dah tak bangun-bangun dah. Maksudnya dia tidur, dia meninggal dalam tidur. Jadi sebelum tidur pun kita kena baca doa sebelum tidur. Bila bangun, ya Allah, syukurnya Allah masih bagi kita nyawa. Jadi selepas tidur, bermula hari ini, malam ni tidur baca doa, bangun esok, insya-Allah jika Allah bangunkan kita, ada orang mati dalam tidur. Ingat, ada orang mati dalam tidur. Dia tidur, lepas tu dia dah tak bangun-bangun dah. Dia bangun-bangun dalam kubur. Jadi bila Allah bagi kita, dia meninggal. Siapa Azlina tu? Azlina tu siapa? Alia. Bila dia bangun, tiba-tiba dalam kubur dah. Maksudnya, alamak, aku dah meninggal rupanya. Jadi kamu bangun-bangun tadi, alhamdulillah masih atas katil, masih dalam rumah. Maksudnya Allah masih lagi bagi nyawa kat kita. Jadi kita kena ucap syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okey, kamu pun lepas solat subuh kamu makan sarapan. Baca tak doa sebelum makan? Paling kurang pun kena sebut Bismillah, segala puji bagi Allah. Selepas makan kena ucap Alhamdulillah. Selepas makan kena ucap Alhamdulillah. Maksudnya apa? Segala puji bagi memberikan kami makan dan minum. Allah yang bagi kita rezeki. Dengar sini, ada orang dia tak boleh makan banyak. Ada orang yang tak boleh minum banyak sebab dia sakit. Okay, kamu boleh tak makan banyak? Makan banyak ni maksudnya makan nasi seringan tu dah kira banyak. Ada orang makan nasi 2-3 suap je. Dia boleh makan obat je. Ada orang boleh minum dalam sehari 2 cawan air je. Sebab usus dia dah rosak. Doktor dah tebuk lubang dekat perut dia. Dia tak boleh makan banyak. Bila kita tengok orang dalam keadaan macam tu, ya Allah, aku ni boleh makan, boleh minum, boleh makan macam-macam, boleh makan aiskrim, boleh makan buah, boleh makan nasi. Kena bersyukur. Kena bersyukur. Selepas makan kena ucap Alhamdulillah. Okey. Masa kita dah sikit dah. Okey, jadi kita kena tunaikan janji kita kepada Allah, iaitu solat khairin, solat bangun lewat macam mana pun kena solat. Ingat siapa yang pegang nyawa kita? Kamu sekarang ni, kita hidup ni, siapa yang kawal kita punya jantung? Bunyi jantung tu, jantung kita mengepam ni. Siapa yang kawal jantung kita? Allah yang kawal jantung kita. Waktu kita tidur, Alia tidur, Humaira tidur, Maklimah tidur, siapa yang kawal pernafasan kita? Siapa yang jaga roh kita? Allah yang jaga roh kita. Bila kita tidur, roh kita keluar. Bila kita tidur, roh kita keluar sementara. Bila kita bangun tidur, roh kita masuk semula dalam jasad kita. Siapa yang masukkan roh kita tu?
Allah. Ada orang dia tidur, roh dia keluar, lepas tu dah tak masuk-masuk dah. Maksudnya dia dah meninggal. Dia bangun-bangun dalam kubur. Jadi bila Allah masukkan semula roh kita Hasif, kamu bangun, Alhamdulillah Allah masih bangunkan aku. Jadi kita kena solat sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Boleh tak selepas ni solat subuh, bangun tu solat subuh dua rakaat. Boleh? Allah Akbar. Okay, insyaAllah. Semoga Allah pilih kita untuk jaga solat. Semoga Allah pilih Hasif, Alia, Humaira, Khairin, Anissa, Fateh, Falisha dan Mu'alimah untuk jaga solat. Solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Orang yang sayang pada Allah, dia akan jaga solat dia. Dia akan rindu nak solat. Bila azan je Rasulullah dah tak kenal isteri dia, dah tak kenal anak dia. Bukan maksud tak kenal tu tak kenal. Maksudnya tadi Rasulullah tengah bersembang dengan Sayyidina Aisyah, dengan anak dia. Tapi bila Siti Aisyah beritahu, bila azan je Rasulullah macam tak kenal. Macam tak kenal keluarga dia. Sebab nak tunaikan perintah Allah. Bila azan saja Rasulullah dah seperti tak mengenali keluarga dia. Sebab Rasulullah nak pergi jumpa Allah. Soalan yang pertama, tidak menepati janji, jiwa sentiasa tidak membantu, tidak tenteram. Tak tenang, tenteram tu tenang. Tidak menepati janji, jiwa sentiasa tidak tenteram. Hidup orang yang tidak menepati janji ialah hidup tidak mendapat keberkatan dari Allah. Siapa yang tak solat, hidup dia tak berkat. Siapa yang tak solat, hidup dia jadi resah, gelisah, tidak ada keberkatan. Yang ketiga, apakah maksud menepati janji? Apa tadi menepati janji? Menunaikan sesuatu yang dijanjikan pada tepat waktu. Menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Telah dijanjikan tepat pada masanya, itu maksud berjanji. Okay, kalau solat subuh pukul 6, kena solat subuh pukul 6. Faham tak? Tepat pada masanya. Ayuh. Apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman mengenai janji? Okay, Allah perintah apa? Memenuhi segala janji. Okay, memenuhi segala janji. Seterusnya, berdasarkan hadis, ciri-ciri orang munafik adalah apa yang tadi? Ayatul munafik salah satu. Apa tadi? Suka berdusta, meninggalkan solat, memungkiri janji. Yang mana? Memungkiri janji. Meninggalkan solat. Oh, yang hadis tadi. Idza hadasa kadzaba, apabila dia bercakap dia berdusta. Apabila dia berjanji dia memungkiri. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah dia mengkhianati. Dalam hadis tadi. Okey, dari manakah dalil Al-Quran tentang menepati janji? Surah Al-Ma'idah ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah tunailah janji. Seterusnya, apakah fadilat menepati janji? Apa fadilat dia? Diredai Allah dan Rasul. Okay, yang ke-8, apakah akibat tidak menepati janji? Melukakan jiwa sentiasa tidak tenang. Jiwa sentiasa tidak tenteram. Apakah hukum menepati janji? Fardu ke, sunat ke, wajib ke, harus? Hukum dia wajib menepati janji. Wajib menepati janji. Menunaikan janji adalah ciri-ciri orang yang pemarah, beriman, penyayang, munafik. Menunaikan janji adalah
Ciri-ciri orang yang beriman. Sebab tadi Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman. Apakah lafaz? Kalau kita berjanji kita nak sebut apa? Na'udzubillah ke, Masya Allah ke, Subhanallah ke, Insya Allah? Insya Allah maksudnya dengan izin Allah. Kalau janji kita kena sebut insya Allah. Mengapakah Islam menekankan agar kita menepati janji? Sebagai tanda apa? Sebagai tanda keimanan. Bila orang tu menepati janji, maksudnya dia adalah seorang yang beriman. Orang yang tidak menepati janji tidak apa oleh ibu bapa, rakan dan guru. Tidak disukai. Tidak disukai oleh ibu bapa. Tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Mendapat balasan seksa apa? Mendapat balasan seksa Di neraka. Di neraka. Orang yang tak solat, na'udzubillah, mendapat balasan seksa di neraka. Tidak menempati janji, jiwa sentiasa tidak tenteram. Tidak tenteram. Ayuh, selesai. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang dijanjikan tepat pada hari ke bulan ke waktu. Waktu. Hendaklah melafazkan insya Allah jika Berjanji. insya Allah. Jika berjanji kena cakap insya Allah. Tanda orang munafik ada berapa? 1, 2 atau 3 dalam hadis tu? Ayatul munafik. Salah satu. Orang yang menepati janji mendapat ganjaran apa daripada Allah? Pahala. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Fatih ada tak Fatih? Tunaikan janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. Okay, selepas Allah kepada siapa? Tunaikan janji kepada Allah, Rasul dan kepada sesama manusia. Orang yang menepati janji akan dimurahkan apa? Dimurahkan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan lawan bagi menepati janji adalah apa? Apa lawan dia? Lawan menepati janji? Mungkir ke, menolak ke, menerima? Mungkir janji. Mungkir janji ni maksudnya tidak menepati janji. Jiwa orang yang tidak menepati janji tidak akan apa jiwa dia? Tak akan apa? Tegang, tenteram, hati. Tidak akan tenteram. Tenteram ni maksudnya tenang. Orang yang tak tunai janji dia rasa gelisah, dia rasa tak tenteram. Okey, jiwa orang yang tidak menepati janji tidak akan tenteram, betul. Apabila anda menepati janji, termasuk dalam golongan orang yang penipu. Penipu ke, munafik ke, benar. Apabila anda menepati janji, termasuk dalam golongan orang yang benar. Kalau tak menepati janji, baru munafik tadi tu. Di antara tanda orang munafik, apabila berbicara ia apa? Idza hadatha kadzaba. Idza hadatha kadzaba. Apabila dia bercakap dia berdosa ke berdusta? Idza hadatha kadzaba. Berdosa ke berdusta? Idza hadatha kadzaba. Menipu. Apabila dia bercakap dia menipu. Yang mana? Berdusta. Berdusta. Habis. Finish. Berdusta ni menipu. Berdusta ni menipu. Idza hadatha kadzaba. Apabila dia bercakap berdusta. Apa? Okey, semua betul Tak semua tanya semua. Okey, selesai. Salin nota muka surat 31. Hukum menepati janji. Tahukah anda? Hukum menepati janji adalah Yang tu juga. sebab nota sebelum ni kamu dah salin dah dalam kelas. Do you know? Tahukah anda? Jadi salin yang tu je. Hukum menepati janji adalah
Wajib. Wajib. Lepas tu menekan janji adalah ciri-ciri orang yang beriman. Anissa, ciri-ciri menekan janji adalah ciri-ciri orang yang beriman. Sebab Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tak cakap wahai manusia. Allah tak cakap ya ayyuhan nas. Allah cakap ya ayyuhallazina amanu aufu bil unqud. Tunaikanlah janji. Ya, insya-Allah kita doa pada Allah semoga Allah pilih kita menjadi orang yang menjaga solat. Alia, Hasif, Humaira, Khairin, Mu'alimah, Falisha, Fatih, Anissa. Semoga Allah pilih kita jadi orang yang menjaga solat. Semoga Allah pilih kita orang yang selalu menjaga solat. Bila azan je ambil wuduk dan solat. Orang yang lagi bagus sebelum azan dia dah ambil wuduk. Alia, sebelum azan 5 minit lagi sebelum azan dia dah ambil wuduk siap. Orang tu lagi bagus. Saya dah buat semua, saya suruh. Okey, lepas ni baru buat. Sabar, lepas ni baru buat. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan nak tanya? Ada. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, tanda tangan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.